bahawa ini adalah perancangan golongan Yahudi dan Syiah terlalu banyak kesamaannya dengan Yahudi. Kalau Ibnu Sabah orang yang mula-mula mengajar, maka yang menerima ajaran tadi tak ada golongan lain selain daripada Syiah. Tak ada golongan lain selain daripada Syiah. Tak ada golongan lain selain daripada Syiah. Ini ada permainan ahli sejarah, ahli sunnah sahaja untuk memburuk-burukkan Syiah. Begitu kata mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ceramah ini, Asri Yusuf gigih menceritakan bahawa ajaran Syiah berasal daripada Abdullah bin Sabah. Sungguh aneh, Asri Yusuf yang mengajar ilmu hadis tidak menceritakan sedikit pun standard riwayat mengenai Abdullah bin Sabah dalam kitab hadis Ahlus Sunnah yang daif dari segi sanadnya. Dalam ceramahnya yang panjang lebar ini, kita dapati Asri Yusuf menerima riwayat yang daif walaupun bertentangan dengan prinsip ilmu hadisnya asalkan dapat menyerang pihak lawannya. Tahukah anda, beberapa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak kewujudan Abdullah bin Sabah. Untuk itu, mari kita lihat paparan kitab karangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tokoh akademiknya yang menyebutkan hal berkaitan. Pertama, ialah Dr. Taha Hussein, dekan sastra Arab dan salah seorang ilmuwan Mesir kontemporari dan terkemuka dalam bidang sejarah budaya. Beliau mendapat pendidikan di Universiti Al-Azhar, memegang banyak jawatan universiti yang berprestij, termasuk Profesor Sejarah Sastra Arab Kuno dan Dekan Fakulti Sastra Universiti Qahirah. Dalam kitab sejarah karya beliau, Al-Fitnatul Kubra, cetakan yang ke-12, penerbit Darul Ma'arif Qahirah, muka surat 90 hingga 91. Wa aqalla ma yadullu alaihi i'radul mu'arrikhin anis sabaiyyati wa an ibni Sauda'i fi harbis Siffin inna amral sabaiyyati wa sahibahum ibna Sauda'i innama kana mutakallifan manhulan qad ikhtara'a bi ukhratin hina kana al-jidalu baina asy-syi'ati wa ghairihim minal firaqil islamiyah. Sekurang-kurangnya apa yang ditunjukkan oleh sejarawan tentang kelompok Sabaiyah dan tentang Ibnu Sauda dalam perang Siffin ialah isu berkenaan golongan Sabaiyah dan para ahlinya akhirnya terurai, dicipta kemudiannya tatkala perdebatan kaum Syiah dan yang lainnya daripada aliran-aliran Islam. Arada khusumus syi'ati ayyadkhulu fi usuli hazal mazhabi unsuran yahudiyan im'anan bil kaidi lahum wan naili minhum. Lawan Syiah sengaja ingin memasukkan elemen keyahudian ke dalam prinsip mazhab ini. Selanjutnya merancang untuk menentang mereka dan melemahkan mereka. Walau qad kana amru ibni Sauda'i mustanidan ila asasi minal haqqi wat tarikhi sahih lakana min at-tabi'i ay yazhara atharahu wa kaidahu fi hadhihi al-harbil mu'aqqadati mu'addalati allati kanat bisiffin. Kalau sekiranya komplot Ibnu Sabah itu benar-benar merupakan kenyataan sejarah, sudah tentu secara lumrah ia akan menzahirkan pengaruh dan niat jahatnya untuk muncul dalam perang yang kusut dan rumit di Siffin ini. Walakana minat tabi'i ay yazhara atharuhu hina ikhtalafa ashabu Ali fi amril hukumah. Sudah tentu komplot itu menampakkan pengaruhnya tatkala pertengkaran di kalangan para pengikut Ali dalam urusan pemerintahan. Wa yukaffiru min malin ilaihi aw syaraka fihi walakinna la nara li ibni Sauda dhikran fi amril khawarij fa kaifa yumkinu ta'lilu hadzal ihmal. Atau menebus wang kepadanya atau bersekutu dengannya, namun kami tidak melihat Ibnu Sauda disebut dalam isu khawarij. Apakah pengabaian ini dapat dijelaskan?
أو كيف يمكن أن نعلل غياب ابن سبأ عن وقعة صفين وعن نشأة حزب المحكمة أما أنا فلا أعلل الأمرين إلا بعلة واحدة وهي أن ابن سوداء لم يكن إلا وهما. Atau bagaimana kita dapat membenarkan ketiadaan Ibnu Saba dalam pertempuran Siffin dan dari pembentukan parti pemerintah? Bagi saya tidak membenarkan dua perkara itu kecuali dengan satu sebab, yaitu Ibnu Sauda hanyalah khayalan. Ibnu Sauda di sini bermaksud Abdullah bin Saba. Kedua, Dr. Ali Nashar, salah seorang pemikir Islam yang hebat pada abad ke-20 dan seorang sarjana besar daripada mazhab Syafi'i, cemerlang dalam bidang teologi, falsafah dan mantiq sehingga digelar ketua Asy'ariyah di zaman moden. Dalam kitab Nash'ah al-Fiqh al-Falsafi fil Islam, Dr. Ali Syami al-Nashar, terbitan Darul Ma'arif Qahirah, jilid yang kedua, muka surat 39, setelah mengumpulkan sumber dan rujukan serta penyelidikan ucapan daripada kalangan ulama Syiah dan Sunni, beliau berkata, wa minal muhtamal an takuna syakhsiyatu Abdullah bin Saba syakhsiyatan mawdu', barangkali bahawa watak Abdullah bin Saba adalah watak rekaan. Yang ketiga, Profesor Hamid Hafni Dawud, iaitu seorang profesor sastra Arab di Fakulti Bahasa Tinggi di Qahirah. Beliau memiliki gelaran doktor dalam sastra Arab dengan kepujian. Beliau menulis kata pengantar dalam buku Abdullah bin Saba wa Asatirul Ukhra, karangan Sayyid Murtada Al-Askari, cetakan ke-6, 1991 Masihi. Dalam jilid yang pertama muka surat yang ke-18, beliau berkata, wala'alla a'zamu hazihil akhta'i at-tarikhiyati allati aflatat min zumami haula'il bahisin wa ghamma 'alaihim amruha falam yafqahuha wa yaftunu ilaiha. Mungkin kesalahan terbesar dari sejarah ini yang terlepas daripada kawalan para penyelidik dan membebankan mereka tidak memahaminya dan tidak menyedarinya. Hazihil muftarayat allati iftaruha ala ulama'i syi'ati hina lafaqu alaihim qissatal Abdullah bin Saba fima lafaquhu min khasas. Ini adalah rekaan yang mereka cipta terhadap para ulama Syiah ketika mereka memalsukan kisah Abdullah bin Saba dalam apa yang mereka palsukan daripada kisah-kisah. Yang keempat, Dr. Kamil Hussein, ulama dan ahli falsafah Mesir. Orang Mesir yang pertama menerima hadiah sastra dan sains. Beliau mempunyai beberapa buku penting termasuk Analisis Biologi Sejarah, Kesatuan Pengetahuan dan buku-buku lain. Pandangan Dr. Kamil Hussein tentang Abdullah bin Saba terdapat dalam bukunya berjudul Fi Adab Al-Fatimiyah, penerbit Darul Fikr Al-Arabi, muka surat 7. Beliau menulis Qissatu Ibnu Saba fi Misr wa annahu bath ara' at-tashayyu' bainal misriyin ya aqrab ila al-khurafat minha ila ayyi syai'il akhar. Kisah Ibnu Saba di Mesir, dan dia menyebarkan pandangan Syiah di kalangan orang Mesir lebih dekat dengan tahyul daripada yang lain. Kelima, Dr. Abdul Aziz Saleh Al-Halabi, seorang profesor di Jabatan Sejarah di University King Saud, membuktikan bahawa Ibnu Saba adalah watak rekaan. Di dalam buku beliau, Abdullah bin Saba Dirasa liriwayat at-tarikhiyah an daurihi fil fitnah, penerbit Sahari, cetakan kedua, London 1989. Beliau berkata dalam muka surat yang ke-73, wallazi nukhallisu ilaihi fi bahthina hadha anna ibn Saba'i syakhsiyatun wahmiyatun lam yakun laha wujud. Apa yang kita simpulkan dalam penyelidikan ini adalah bahawa Ibnu Saba adalah kepribadian khayalan yang tidak wujud. Fa in wajada syakhsun bihadzal ism faminal muakkidi annahu lam yaqim bid-dawri allazi asnada ilaihi sayfu ashabul kutubil firaq la min nahiyati siyasiyati wala min nahiyati al-aqidah. Justru itu, jika ditemukan seseorang dengan nama ini,
maka sudah pasti bahawa dia tidak dapat memenuhi peranan yang dikaitkan oleh Saif dan para pengarang buku tentang aliran-aliran Islam, baik dari sudut pandangan politik maupun dari sudut kepercayaan. Keenam, Ahmed Abbas Saleh, salah seorang ilmuwan haluan kiri Mesir dan intelektual yang memperkaya kehidupan budaya Mesir dan Arab dengan sejumlah karya sastra, budaya dan sejarah. Dalam kitab Al-Yamin wal Yasar fil Islam, terbitan Muassasah Al-Arabiyah Lid-Dirasat wal Nashr, Beirut, cetakan kedua, 1973 Masihi, pengarang menulis, muka surat 96, Abdullah bin Sabah syakhsun khurafiyun bighairi syak. Abdullah bin Sabah adalah orang khurafat tanpa keraguan. Fa aina huwa min hadzal ihdasi jami'an? Di manakah dia dari semua peristiwa ini? Wa aina huwa min as-sira'atin nashibati fi hadzal 'alamil kabiril muta'addid? Di manakah dia dari konflik hebat yang meletus berkali-kali di dunia ini? Wa madza yastati'u syakhsun mahma kanat qimatuhu ay yal'aba bi mufradihi bain hazihi tayyaratil mutanatahah. Dan apakah peranan yang boleh dimainkan seorang yang tiada apalah sangat nilainya, cuma bersendirian di celah arus bergelora ini? Innal ahdatsas sari'atal anifatal mutalahiqah lam takun fi hajatin ila syakhsin ma hatta walau kana syaitanu nafsuh. Peristiwa yang cepat, ganas dan berterusan, dia tidak perlukan seseorang walaupun syaitan dirinya sendiri. Lianna usulaha ba'idatul ghaur, dikarenakan asal usulnya jauh di dalam jurang. Wa quwwatu indifa'iha la qibala li ahadin bil saytarati 'alaiha au tawjihiha. Betapa kuatnya ia mencetus sehingga kan tidak ada yang dapat mengawalnya atau memberikan perhatian kepadanya. Fadlan an tashabukiha wa ta'addudiha bima la yad'u li ayyi quwwatin an tazidaha ta'aqqudah. Lebih-lebih lagi jaringan-jaringan dan kepelbagaiannya sehingga tidak ada kuasa yang dapat membantunya untuk menyulitkannya. Wasadzijun bighairi syak tafkirul lazi yattajihu ila khalqi syakhsiyatin khurafiyatin kahadhihi la yu'tiha ayya asarim min ahdath. Tanpa keraguan, betapa naifnya pemikiran yang cenderung mencipta watak mitos seperti ini dapat memberikan kesan-kesan peristiwa yang terjadi. Wa aktsaru syazajati minhu may yazunnu li hadzal rajul ta'thiran ma 'ala kibaris sahabati wa minhum Abu Dzarril Ghifari nafsuh allazi lam yaqbal munaqashata Abi Hurairah al-muhaddits al-ma'ruf wa darabahu fashajjahu qailan fi irdira atu'allimuna dinana yabnal yahudiyyah. Yang lebih naif daripadanya adalah mereka yang berpendapat bahawa lelaki ini mempunyai pengaruh terhadap para sahabat yang hebat, termasuk Abu Dzar Al-Ghifari sendiri, yang tidak menerima pembicaraan Abu Hurairah, ahli hadis terkenal, yang dipukul dan dicederakan sambil ditanya, apakah kamu mengajar agama kami, wahai anak Yahudi? Innama kullu ma haka min qisasi hawla Abdullah bin Sabah wa min wad'il mutaakhirin fala dalila ala wujudihi fil maraji'il qadimati fadlan an saqafati at-tafkir fi ihtimali wujudihi aslan. Tetapi semua kisah tentang Abdullah bin Sabah dicipta oleh golongan terkemudian, jadi tidak ada bukti keberadaannya dalam rujukan kitab terdahulu. Apalagi tidak masuk akal memikirkan kebarangkalian ia wujud di zaman yang silam. Kesimpulannya, pandangan tokoh sejarawan terkemuka Ahlus Sunnah menyatakan penafian kewujudan Abdullah bin Sabah. Kisah tokoh ini dianggap khurafat, tiada jejak kesan peranan besar Abdullah bin Sabah dalam menghuru-harakan masyarakat. Komplotnya nampak terlalu hebat tapi kosong dari sebarang sandaran. Hikayat Abdullah bin Sabah muncul secara ketara di zaman terkemudian di celah-celah konflik sektarianisme. Justru itu,
Asri Yussuf tidak sepatutnya menyebarkan kisah khurafat ini dalam masyarakat Muslim.